Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So di sini saya nak bagi dua example untuk calculation empirical formula. Okay, the first example adalah, they give you the combustion of a sample yang mana this sample contain of carbon, hydrogen and oxygen. Yang mana this combustion akan produce carbon dioxide and water. Okay, so this compound dia ada carbon, hydrogen dan juga oxygen. Okay, and they give you relative molecular mass. So this is the molar mass lah. Molar mass equal to 148. What is the molecular formula? Okay, so dapat di soalan yang macam ni, apa yang awak kena buat adalah dapatkan dulu berapa mass atom setiap satu menggunakan mass molecule yang dia bagi ni. Okay, so nak dapatkan mass atom kena guna formula. Macam saya kata sebelum ni dalam previous video, yang mana molar mass atom divide by molar mass molecule times dengan mass given. Okay, so nak dapatkan carbon. Kalau carbon kita akan dapatkan dalam CO2. Sebab dalam CO2 ada carbon atom. Jadi, molar mass carbon divide by 44 molar mass CO2 times dengan mass given 0.361. Dapatlah berapa mass carbon. Okay, next nak dapatkan hydrogen pula. Untuk hydrogen, kita akan dapatkan mass hydrogen dalam water. Okay, so macam biasa guna formula molar mass hydrogen, H2 dalam H2O times dengan mass given dapat berapa mass of hydrogen. Okay, sekarang ni untuk oxygen pula. Okay, but the problem now is, both compound, carbon dioxide and water consist of oxygen. So nak ambil yang mana? So tak boleh ambil yang mana-mana. Apa yang awak kena buat adalah awak minus, mass overall, awak kena minus dengan mass carbon dan juga mass hydrogen in order to get the mass of oxygen. Disebabkan oksigen dia ada dekat dua-dua compound, so tak boleh buat formula macam yang carbon and hydrogen. Kita kena tolak aja. Mass overall tolak dengan mass carbon dan juga mass hydrogen, dapatlah berapa mass oksigen. Ni cara dia lah kalau melibatkan oksigen. So dah dapat ketiga-tiga mass ni, saya rasa dah tak ada masalah nak dapat empirical formula dan juga molecular formula. Nak buat empirical formula, make sure ada table macam yang sebelum ni kita belajar. Dapatkan dia punya empirical formula, and from empirical formula awak boleh dapat berapa dia punya molecular formula. Saya harap awak faham ni. Ni contoh yang pertama lah, yang lain sikit daripada soalan tutorial, yang mana nak dapatkan macam ni, nak dapatkan mass oksigen daripada sampel. So next, last example, yang melibatkan hydrated pula. Soalan ni pun famous juga. Contohnya kalau awak ada 10 gram of hydrated barium chloride heated in until all the water is driven off. And then the mass of anhydrous adalah 8.53. Dan dia minta awak determine the value of Y dalam BaCl2, YH2O. Maksudnya apa? Yang hydrated. Berapa mol H2O yang sebelum air dia kering. So sekarang ni, mass untuk hydrated barium chloride adalah 10 gram. Selepas awak panaskan, semua water dah hilang. Betul tak? Selepas awak dah panas, semua water dah hilang. Yang tinggal tu cuma barium chloride lah. Tak ada water. So mass dia adalah 8.53. Betul? Jadi daripada situ awak tahu berapa mass water yang hilang tu. So mass water yang hilang tu adalah 10 minus 8.53, awak dapat 1.47. So sekarang ni, bila mana dia minta awak determine value of water dalam hydrated macam ni, kita punya empirical formula, dia dah bukan yang single atom dah. Kita akan buat compound. So the first column is the first compound. The second column adalah untuk water. Dia memang cara dia macam tu kalau jumpa dengan soalan hydrated. So letak berapa mass BaCl2, berapa mass water, and awak akan dapatkan dia punya apa? Dia punya empirical formula. So empirical formula, dia punya simplest ratio untuk water, itulah nilai Y sebenarnya. So dapat simplest ratio dia adalah 2. Maksudnya nilai Y dekat sini adalah 2H2O lah. Boleh faham ke sayang? So ni adalah dua example untuk soalan empirical formula.